Mari kita belajar sama-sama walaupun duduk di rumah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu yakin kamu semua pasti sihat dan telah bersiap sedia untuk belajar pada hari ini. Hari ini, kamu akan belajar bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan buat ulang kaji sama-sama mengenai tata bahasa Melayu. Tajuk pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini ialah pecutan tata bahasa. Sebelum itu, cikgu berharap kamu dapat sediakan buku nota dan pensel untuk membuat catatan agar kamu dapat ingat apa yang cikgu ajar pada hari ini. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita fokus soalan morfologi dan sintaksis yang mengandungi aras kebat atau HOTS. Dalam tata bahasa, kamu mesti fokus pada bahasa diraja. Selain itu, kamu juga mesti menguasai kata adjektif, kata kerja, imbuhan, kata atau penjodoh bilangan, kata ganda, kata majmuk. Dalam bahagian sintaksis, kamu sepatutnya telah menguasai ayat sama maksud, iaitu cakap ajuk atau cakap pindah. Kamu juga sepatutnya boleh menguasai ayat aktif dan juga ayat pasif. Kamu juga boleh pilih ayat yang betul. Murid-murid yang cikgu kasihi, dalam pembentukan kata, ada kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata bantu, kata penguat, kata nafi, kata pemeri, kata sendi, kata bilangan, kata arah, kata imbuhan, kata majmuk, kata ganda, penjodoh bilangan, perkataan seerti dan perkataan berlawan. Dalam bahagian sintaksis atau pembentukan ayat, kamu boleh menjawab ayat jawapan atau kamu boleh membina ayat jawapan bagi ayat soal. Kamu juga boleh membina ayat soalan, boleh menjawab soalan peribahasa atau simpulan bahasa. Kamu boleh membina ayat sama maksud. Selain itu, kamu juga boleh membina ayat aktif atau ayat pasif, ayat kata banyak makna, dan yang ketujuh, cakap ajuk kepada cakap pindah. Yang ke-8, cakap pindah kepada cakap ajuk. Dan yang terakhir sekali, kamu boleh pilih ayat yang betul. Murid-murid yang cikgu kasihi, bahagian kemahiran bahasa iaitu soalan pertama hingga soalan 20. Apabila kamu menerima soalan, tugas kamu yang pertama ialah kamu kena baca soalan terlebih dahulu. Selepas itu, baru kamu bulatkan kata kunci. Kamu mesti bulatkan kata kunci supaya kamu dapat menjawab dengan tepat. Kamu mesti fahami soalan mengikut konteks. Pilih jawapan yang terbaik. Selepas itu, barulah kamu tandakan jawapan yang betul. Setelah selesai, kamu mesti semak jawapan selagi ada masa. Ya, cikgu ulang balik. Kamu mesti semak jawapan selagi ada masa. La 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 la. Ish, budak ni ngantuk je. Bangunlah.
Nanti cikgu marah. Apa kata kita sama-sama uji minda kita? Jom. Sekarang tibalah masa untuk kita sama-sama uji minda kita. Adakah kamu telah bersiap sedia? Baiklah. Ya. Soalan yang pertama, memperolehi salah. Baik, yang betul apa dia? Memperolehi ni salah. Yang betul apa dia? Ya, betul. Memperoleh. Yang kedua, merbahaya salah. Yang betul apa dia? Jawapan yang betul. Merbahaya salah. Jawapan yang betul apa dia? Ya, memang tepat sekali. Berbahaya. Yang ketiga, nian cantik salah. Yang betul? Ya, memang pandai. Ya, biasa kamu dengar cantik nian. Bukan nian cantik. Dah terbalik. Yang betul ialah cantik nian. Yang keempat, oleh kerana salah. Yang betul apa dia? Oleh kerana salah. Jadi jawapan yang betul? Betul. Oleh sebab. Yang kelima, catatan salah. Bukan catatan. Yang betul? Ya, catatan. Ya, catatan yang betul. Bukan catatan. Ya. Kena ingat ni. Ya. Baik, sambil lewa salah. Jadi yang betul apa dia? Apa dia? Sambal lewa. Bukan sambil lewa. Ya, yang betul ialah sambal lewa. Baik, yang ketujuh. Beristirahat salah. Beristirahat yang betul. Selain dari itu salah. Yang betul? Cepat jawab. Yang betul? Ya, selain itu. Baik, kemudian yang kesembilan, sehubungan dengan itu salah. Yang betul? Sehubungan dengan itu salah. Yang betul apa dia? Cikgu nak tahu. Ya, yang betul sebenarnya tak ada dengan. Sehubungan itu saja. Ya, ini adalah kerana salah. Yang betul ialah hal ini kerana. Nampak ya? Jadi kena ingatlah semua ni ya. Yang salah apa dia, yang betul apa dia. Ya, ini adalah kerana salah. Ini biasa tulis dalam karangan. Selalu cikgu jumpa. Dalam karangan mesti tulis ni. Ini adalah kerana, ini adalah kerana. Sebenarnya salah. Yang betul hal ini kerana. Lepas ni kena betulkan. Okey? Seterusnya, mari kita ulang kaji tentang kata adjektif terlebih dahulu. Baik, kata adjektif digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Ya, ada 9. Ya, terdapat 9 jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif sifatan atau keadaan, kata adjektif warna, kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif jarak, kata adjektif waktu, kata adjektif perasaan, kata adjektif cara, dan yang terakhir sekali, kata adjektif panca indera. Murid-murid yang cikgu kasihi, tujuan kita buat ulang kaji mengenai kata adjektif tadi ialah supaya kamu betul-betul jelas dan ingat. Apabila menulis karangan, apabila kamu menulis menggunakan kata pemberi ialah dan adalah, tidak lagi melakukan kesilapan. Ialah kamu gunakan apabila berjumpa dengan kata nama ataupun frasa nama. Adalah pula hanya jumpa dengan kata sendi dan kata adjektif. Jumpa dua je, kata sendi, kata adjektif. Baik, cikgu bagi contoh. Nama guru saya ialah Cikgu Din. Kenapa guna ialah?
sebab ialah jumpa dengan kata nama ataupun frasa nama. Yang kedua, beliau bekerja keras adalah untuk kejayaan para pelajarnya. Kenapa guna ialah? Jawapan yang paling tepat adalah, bukan ialah. Sebab selepas adalah jumpa dengan kata sendi. Pandai, ya. Kata sendi untuk. Baik, kita sama-sama buat latihan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang pertama, petani itu membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Ialah ke adalah? Pandai. Adalah. Sebab selepas adalah ada kata sendi untuk. Baik, soalan kedua, rajin berusaha tangga kejayaan untuk kita semua. Ialah ke adalah? Ialah. Rajin berusaha ialah tangga kejayaan untuk kita semua. Betul ke salah? Salah lah pula. Adalah. Kenapa adalah? Sebab jawapannya memang betul. Tangga kejayaan ini ialah frasa adjektif. Baik, soalan ketiga. Dr. Natasha seorang pensyarah yang terkenal? Mesti dah dapat jawab. Jawapannya ialah. Sebab seorang pensyarah frasa nama. Baik, soalan yang keempat. Wanita itu ibu mertua saya? Ialah ke adalah? Ya, semua dapat jawab. Sebab ibu mertua saya ni ialah frasa nama. Mestilah ialah. Nampak? Dah jelaskan. Lepas ni jangan buat silap lagi. Baik, yang kelima. Terlibat dengan dadah memalukan kita dan keluarga. Ialah ke adalah? Ialah ke adalah? Memalukan. Ya, betul. Adalah. Sebab memalukan ni ialah kata adjektif. Baik, kita sambung. Seterusnya, penggunaan kata sendi di apabila berjumpa dengan kata nama mesti dijarakkan. Di apabila berjumpa dengan kata kerja kena rapat. Kena ingat, di jumpa dengan kata nama jarak. Di apabila jumpa kata kerja rapat. Contoh, saya tinggal di bandar Sungai Buaya, Rawang, Selangor. Jarak. Kenapa jarak? Sebab bandar Sungai Buaya ini ialah frasa nama. Baik, pemuda itu disamun ke sewaktu pulang dari bekerja. Disamun ni rapat. Di apabila berjumpa kata kerja kena rapat. Disamun tu kata kerja kena rapat. Baik, mari sama-sama kita buat latihan. Boleh? Gariskan jawapan yang betul. Baik, pelajar-pelajar itu sedang berlari di padang. Rapat ke jarak? Ya, betul. Jarak. Sebab padang ni ialah kata nama. Baik, yang kedua, Azhari dirotan oleh gurunya kerana terlalu nakal. Jarak ke rapat? Rotan. Ya, rotan tu ialah kata kerja kena rapat. Ketiga, soalan ketiga, pencuri itu bersembunyi di sebalik pokok. Rapat ke jarak? Di sebalik pokok. Jarak. Sebab di sebalik pokok ni ialah kata nama. Baik, rumah jutawan itu dimasuki pencuri. Semua tahulah, kan? Apa jawapan dia? Kena rapat. Sebab masuki itu ialah kata kerja. Baik, soalan kelima, taman perumahan itu ditenggelami air. Semua dapat jawab lah, kan? Sebab senang. Ditenggelami, ini kata kerja kena rapat. Jadi jelaskan dan ingatkan, di apabila berjumpa dengan kata nama kena jarak. Kemudian di apabila jumpa kata kerja kena rapat. Jangan buat silap lagi. Okey? Dah dapat formula dia, dah mudah. Baik, seterusnya. Di bawah, di atas, di dalam ni biasa kamu silap. Apabila berjumpa dengan
tempat, ya, ada di. Kalau tak umum sahaja, ya, atas, bawah, dalam, tak ada di. Contoh, buku itu terletak di atas meja. Meja ni tempat. Sebab tu ada di. Kan? Penjenayah itu dapat diberkas atas kecekapan pihak polis. Kecekapan ni umum. Kan? Bukan menunjukkan tempat. Jadi tak boleh letak di. Okey? Mari kita sama-sama buat latihan. Yang pertama, atas ke di atas kerjasama pihak tuan amat kami hargai. Kerjasama. Menunjukkan tempat ke umum? Ya, umum. Jadi tak ada di. Atas sahaja. Ini yang biasa, ya. Kesilapan yang biasa dilakukan. Ya. Lepas ni kena hati-hati dan jangan buat kesilapan yang sama lagi. Ya. Apabila umum tak boleh letak di. Salah. Baik. Beg itu disimpan dalam almari ke di dalam almari? Almari ni tempat. Jadi di dalam. Ya, ada di. Baik, penjenayah itu bawah ke di bawah pengawasan pihak polis? Pengawasan ni tempat ke umum? Umum. Jadi tak ada di. Jadi penjenayah itu bawah pengawasan pihak polis. Soalan keempat. Topi itu diletakkan atas almari ke di atas almari? Almari ni tadi dah sama kan? Tempat. Jadi ada di. Jadi topi itu diletakkan di atas almari. Soalan yang kelima. Pelbagai cara digunakan dalam ke di dalam membangunkan kawasan pedalaman. Membangunkan ni tempat ke? Bukan. Baik, kita tengok jawapannya. Umum, bukan tempat. Jadi jawapan yang paling tepat ialah dalam. Tak ada di. Ya, jelas ya? Ya, apabila menunjukkan tempat barulah letak, ya, kata sendiri. Ya, kalau umum sahaja tak perlu letak, tak boleh letak, salah. Okey, boleh ingat ya? Itu sahaja daripada cikgu. Sekian adanya. Selamat maju jaya.